Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini kami di Studio Kirana, satu program terbaru di bawah Studio Keadilan. Kita bawa konsep yang berbeza sedikit, tapi untuk penonton-penonton yang baru bersama dengan kami pada hari ini, sebab ini merupakan episod pertama untuk Kirana ini. Okey, jadi actually kita punya Studio Kirana ni lebih santai. Macam yang korang nampak sekarang ni, kita ada konsep macam makan-makan lah, macam tu. Tapi dekat Kirana ni kita akan mengetengahkan isu-isu berkenaan dengan kemasyarakatan, kemanusiaan dan juga hal ehwal wanita. Dan apa yang menarik, kita di Kirana ni kita akan ada dua tetamu jemputan tau. Dua tetamu jemputan yang hebat. Ada satu daripada golongan profesional dan satu lagi orang hebat yang akan berkongsi berkenaan dengan pengalaman beliau berkenaan dengan tajuk yang akan kita bincangkan. Tapi untuk segmen satu ni, kita akan jemput seorang dulu. Okey, dan tajuk Kirana hari ini, sebelum kita nak panggil tetamu kita untuk masuk bersembang dengan kita pada hari ini. Okey, Kirana hari ini akan membincangkan berkenaan dengan tajuk kesihatan mental dan juga persepsi masyarakat. Okey, jadi actually topik hari ini dia menarik sikit lah. Sebenarnya walaupun saya yakin sebenarnya isu kesihatan mental ni dah jadi satu topik yang agak biasa dibincangkan dalam kalangan masyarakat, especially selepas berlakunya COVID-19. Okey, jadi saya tak nak bercakap panjang. Okey, saya nak perkenalkan dahulu tetamu kita pun dah tunggu. Tetamu kita pun sudah menunggu. Jadi orang yang kita akan temu bual pada hari ini untuk segmen pertama ni adalah merupakan seorang doktor perubatan di Klinik Najat dan Klinik Naura Shah Alam. Dan juga co-founder dan juga pengarah urusan Pusat Psikologi Jiwa Damai. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput ke studio sekarang Dr. Hasnul Safwan. Cepat masuk, Doktor. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasihlah atas kesudian doktor untuk bersama dengan kami pada hari ini. Jadi macam yang doktor nampak sekarang ni, kita boleh minum-minum apa semua, boleh buat macam rumah sendiri. Macam tu. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, Dr. Hasnul Safwan banyak berurusan, banyak mengendali, maafkan saya, maksudnya banyak menguruskan pusat psikologi. Tengok, pertama sekali kita nak tanya dekat doktor jugalah berkenaan dengan latar belakang. Okey, latar belakang sebab orang pun kita punya penonton ramai nak tahu doktor ni siapa sebenarnya. Okay, ada benda-benda menarik yang doktor nak kongsikan. Sementara saya tuangkan IT untuk doktor, doktor cerita. Boleh. Terima kasih. So, pertama sekali terima kasih Cik Nani dan juga pihak Kirana, pasukan Kirana atas jemputan. Jadi saya Dr. Hasnul Safwan, seperti kenal, saya merupakan pengasas bersama dan juga managing director untuk Pusat Psikologi Jiwa Damai. Jadi background saya sebenarnya saya doktor perubatan, almost 10 years lah pengalaman dalam perubatan. Lebih kepada bahagian bius sebenarnya. Bius tidur orang untuk operasi dan sebagainya. Takut betul. So, background saya sebenarnya lebih ke situlah, mengurus sebelum orang buat operasi kita bagi bius dan sebagainya. Tapi saya mula terlibat dengan isu psikologi pada tahun 2017, dah 6-7 tahun lepas. Bila saya rasa sebenarnya bukan pesakit, tapi apabila saya tengok ramai orang sekeliling saya yang perlukan bantuan. Di sini kami memberikan servis psikologi untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak. Bagi orang dewasa, ahli psikologis dan juga psikiatris kami akan membantu mereka untuk mengenal pasti sama ada mereka mempunyai isu-isu kecelaruan psikologi seperti kemurungan, anxiety, OCD, stres berlebihan dan sebagainya. Dan waktu tu kita nampak awareness ataupun kesudian masyarakat untuk dapatkan rawatan tu kurang. Jadi saya bina sebuah pusat psikologi yang bernama Pusat Psikologi Jiwa Damai bersama dengan seorang klinikal psikologis lah. Jadi dari situ kita mula membina ekosistem kesihatan mental yang mana saya berurusan dengan pakar psikiatri, doktor psikologi, pakar psikologi klinikal, counselors, terapis dan sebagainya, di mana kita mula di Shah Alam dan kita sudah membuka 5 cawangan lah supaya kita cuba memberikan servis yang sustainable dan berkemampuan untuk masyarakat awam. Okey, so waktu doktor baru mula nak buka pusat ni kan, macam mana doktor ada satu macam keberanian lah, macam tak semua orang nak buka pusat macam ni kan, sebab biasanya kan orang lagi prefer pergi government. Betul tak? Jadi macam mana doktor ada that kind of disebabkan yang saya cakap tadi, isu orang sekeliling saya yang mempunyai pelbagai isu kesihatan mental, ada yang
kemurungan, ada yang psikosis sampai pernah masuk warded. Even saya ada kenalan yang dah meninggal disebabkan cubaan membunuh diri dan sebagainya lah. So saya rasa very passionate untuk melakukan cubaan tersebut lah. Actually dekat Malaysia ni sebenarnya kesihatan mental ni walaupun dah banyak orang cakap tapi dia masih lagi tabu. Jujurlah saya cakapkan, kita sebagai manusia biasa pun, saya rasa setiap manusia ada berhadapan dengan stres. Betul tak? Setiap manusia biasa, cuma sama ada orang tu dia boleh menguruskan stres itu atau tidak je kan. Ramai sebenarnya tak tahu kesihatan mental ni aku ada ke? Kan? Boleh doktor ceritakan sikit? Boleh. Saya rasa yang pertama sekali orang awam kadang-kadang dia keliru untuk membezakan antara masalah mental ataupun isu mental dengan penyakit mental. Betul. Jadi bila kita tengok pada statistik, 1 daripada 3 rakyat Malaysia dewasa 16 tahun ke atas mempunyai isu masalah mental, mempunyai simptom. Dia cakap pasal masalah mental, sebenarnya dia adalah simptom-simptom. Kalau ataupun untuk mudah kita boleh katakan, kita ambil contoh traffic light, hijau, kuning dan merah. Hijau tu kita kata tahap kesihatan mental kita sihat, kuning tu tahap berjaga-jaga. So kuning tu kita termkan sebagai masalah mental. Kita dah ada simptom-simptom sukar tidur, kita dah ada isu selera makan, isu emosi, sedih dan sebagainya. Sedih melebihi daripada biasalah, maksudnya sedih berpanjangan sampai tak boleh bekerja dan sebagainya. Dan kita ada merah. Merah tu adalah cakap penyakit lah, sampai tahap penyakit. Yang tu kita perlu melalui fasa di mana evaluation daripada ahli profesional, perlu jumpa psikiatris, psikologis, so mereka boleh buat diagnosis dan itu baru kita kata penyakit lah apabila mereka sudah mendapat diagnosis. So bila kita cakap pasal isu kesihatan mental secara amnya, kita tak perlu tunggu sampai kita ada penyakit mental untuk dapat bantuan. Sebenarnya bila kita dah di tahap kuning, kita dah mula stres berpanjangan, dah mula ada isu kita, sebab stres kita pula kita cepat marah, menyebab kita ada isu antara keluarga, sampai kita pukul anak dan sebagainya. Dah sampai tahap macam tu kita dapatkan rawatan. Tak perlu sampai tunggu kita tak boleh bekerja dan MC dan sebagainya, ataupun jangan sampai kita dah mencederakan orang sekeliling ataupun diri sendiri. Tadi doktor ada mention berkenaan dengan kita perlu seek for help dalam kalangan profesional, dan saya pasti sebenarnya dalam kalangan penonton kita dan mungkin saya sendiri pun kita tak tahu nak beza apa sebenarnya tugas psikiatrik, apa sebenarnya tugas kaunselor dan siapa sebenarnya kita patut rujuk sebenarnya. Mungkin doktor boleh terangkan sikit. Bila cakap pasal kesihatan mental ataupun rawatan penyakit mental, ada 3 ahli profesional yang kadang-kadang orang keliru kan. Yang pertama adalah kaunselor, yang kedua adalah psikologis, yang ketiga adalah psikiatris. Psikiatris. Jadi ketiga-tiga ni berbeza. Tapi kalau kita tengok dari sudut akta dan pembahagian tugas, psikiatris dan ahli psikologi klinikal atau clinical psychologist, mereka di bawah Akta Perubatan dan Allied Health Act, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. So bila kita cakap pasal isu klinikal, benda yang melibatkan diagnosis atau rawatan yang kita cakap level kuning tadi, masalah mental yang dah mula mengganggu tidur, dah mula selera makan terganggu, dah emosi terganggu dengan teruk dan sebagainya, yang tu memerlukan rawatan daripada klinikal psikologis dan psikiatris lah. So kaunselor pula, mereka di bawah Akta Lembaga Kaunselor, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So mereka lebih kepada spesifik tugas-tugas tertentu seperti kaunseling perkahwinan, kaunseling rumah tangga, kaunseling ketagihan dan sebagainya. Oh, itu pun ada juga dia punya cabang-cabang yang berbeza lah kiranya. Ada cabang berbeza. So dari segi kelulusan pula, saya pergi kepada doktor perubatan dulu lah. Sebab kadang orang pun tak tahu apa beza psikiatris dengan psikologis. Betul. Saya pun baru tahu sebenarnya. Sama je. Okey. So psikiatris ni mereka merupakan doktor perubatan secara am. Dia macam saya lah, maksudnya pergi asasi setahun ke 2 tahun, kemudian degree perubatan selama 5 tahun. Habis tu mereka memegang ijazah degree perubatan. Maksudnya mereka sebagai doktor perubatan, mereka boleh tengok kes-kes yang pelbagai lah, demam, batuk dan kes tulang, kes apa sebagainya. Ada rotation ke housemanship kan, kita panggil housemanship. Kemudian mereka menyambung kerja lagi sebagai medical officer. Biasanya selepas 2-3 tahun bekerja, mereka mendapat tawaran untuk menyambung kepakaran. So kemudian kalau mereka pilih untuk mental health ataupun psikiatri, mereka perlu sambung lagi 4 tahun, fokus kepada isu-isu penyakit mental. So habis 4 tahun, habis 5 tahun degree bekerja, kemudian 4 tahun masters, habis tu baru mereka adalah pakar psikiatri. So pakar psikiatri sebabkan background mereka tu doktor perubatan,
apa yang mereka boleh buat adalah mereka boleh diagnose penyakit mental dan mereka boleh berikan ubatan. Contohnya kalau penyakit depression yang sangat teruk, dah severe, perlukan ubatan, dia boleh berikan ubat. Berbeza dengan psikologis. So psikologis, mereka ni background degree psikologi. Degree mereka psikologi, jadi mereka asasi macam biasa, kemudian degree selama 4 tahun, habis tu mereka degree psikologi. Cuma term mereka tak boleh gunakan term psikologis lagi. So psikologis adalah khas kepada mereka yang memegang masters. Kalau mereka memilih untuk sambung 2 tahun masters tersebut dalam bidang klinikal yang mereka perlu membuat attachment di hospital sebagainya, baru mereka akan dikelas sebagai clinical psychologist. Mereka boleh membuat diagnosis psikologi, mereka boleh membuat rawatan mereka bukan ubatan. Universiti dan juga pihak penyelidik dah buat kajian yang mengatakan bukan saja ubat-ubatan, malahan untuk penyakit seperti anxiety disorder atau depression disorder, mereka boleh menjalankan terapi bertutur, kita panggil cognitive behavior therapy dan sebagainya, yang mana mereka boleh pulih dengan terapi tersebut bergantung kepada jenis tahap severity mereka lah. I see. Banyak betul tu input untuk segmen first yang kita dapat daripada doktor. Sekarang ni saya sendiri pun dah tahu dah apakah perbezaan antara semua ni, psikologis, psikiatrik dan juga doktor perubatan serta kaunselor semua tu. Tapi sebelum kita nak sembang dengan lebih mendalam, apa kata kita berehat dulu, dan segmen kedua nanti kita akan kembali dengan lagi seorang tetamu jemputan yang agak istimewa dan kita berehat seketika. Doktor jemput makan? Boleh je makan dulu. Rakan muda, oh yeah. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? चा 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 वा वा चा 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 चा। आपकी ये आवाजें सुन के बच्चे क्लास में हंसते ही रहेंगे। I've never seen a teacher with a speech defect. मुझे टूरेट सिंड्रोम है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जब हमारे ब्रेन में कई सारे तार एक साथ नहीं जुड़ते तो कभी कभी शॉक देते हैं। टीचिंग में आपको जॉब मिलना मुश्किल है, किसी दूसरे प्रोफेशन में जॉब ढूंढ लीजिए आप। I was born to be a teacher. चा चा चा। Kembali lagi kita di slot Kirana dan untuk episod hari ini, saya dah cakap tadi waktu dekat segmen 1, kita akan membincangkan berkenaan dengan topik kesihatan mental dan persepsi masyarakat. Dan untuk segmen kedua ni, saya excited sebenarnya sebab tetamu kita yang seterusnya ni adalah orang yang sangat istimewa. Saya bawa saya import daripada Melaka. Okey, jadi seorang pempengaruh media sosial yang banyak sebenarnya berkongsi berkenaan dengan pengalaman beliau sebagai pesakit sindrom Tourette. Bila dengar perkataan sindrom Tourette ni, dia agak asing. Dia macam tak biasa dengar lah dekat Malaysia ni kan. Jadi untuk pengenalan, saya ceritakan sikit lah. Jadi sindrom Tourette ni adalah penyakit yang ditandai dengan tik, iaitu gerakan ataupun ucapan berulang yang tidak boleh dikawal dengan minda sedar. Menarik kan? Jadi saya pun sebenarnya tak sabar ni. Saya tak sabar nak belajar dengan lebih mendalam berkenaan dengan sakit ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput ke studio dan juga meja Kirana saya ni, Puan Syakina. Sebelum kita nak start cerita berkenaan dengan pengalaman apa semua kan, kita nak dengar dululah berkenaan dengan latar belakang. Sekarang ni Puan Tia, kita panggil Tia lah kan, panggil Tia je kan. Tia sekarang buat apa, dah kahwin ke belum? Tadi lupa nak tanya doktor dah kahwin ke belum kan? Tak apa, nanti kita tanya kejap lagi dekat segmen kedua. Jadi Tia boleh ceritakan sikit pasal siapa Tia ni sebenarnya?
Tia asal daripada Negeri Sembilan. Nama Tia sebenarnya Nur Syakina binti Muhammad Shah lah, tapi nama manja dia orang panggil Tia. Comel. Siapa bagi nama tu? Kawan. Kawan. Dia kata susah nak cakap Nur Syakina tu kan. So dia bagi Tia je. Yelah macam tu lah. Tia pun dah berkahwin, ada 3 orang anak. Bekerja sekarang. Sekarang menetap di Melaka lah. Ikut suami? Ikut suami. Dia berpindah kerja kat Melaka. Okey, jadi so Tia mula terkenal di social media TikTok kan, betul? Disebabkan perkongsian Tia berkenaan dengan sindrom Tourette ni. Jadi boleh tak Tia ceritakan sikit macam mana Tia boleh detect kan Tia ni ada sakit? Ni, Sebenarnya Tia ada tics dari umur Tia 8 tahun. Tia ada tics dari umur 8 tahun. Tapi didiagnose masa umur 23 tahun. Masa tu Tia masa tu seorang ibu tunggal lah. Dan ada 2 orang anak from previous marriage lah. Jadi sepanjang Tia dari umur 8 tahun sampai ke 23 tahun tu, Tia adalah mangsa buli lah. Tia adalah salah seorang mangsa buli sebab kita tak tahu kenapa kita buat macam tu kan. Bila orang tanya, kawan-kawan tanya, cikgu ke, walhal family sekalipun mesti tanya, kenapa suka buat macam tu? Lepas tu diorang ejek-ejek. So Tia jalani hidup tu sebagai seorang manusia yang orang anggap normal. Jadi sampailah dekat tempat kerja pun Tia kena bully juga. Cerita dia, Tia dapat detect yang Tia ada Tourette syndrome tu masa tu Tia dah bertunang dengan suami Tia yang sekarang. Tia kena bully dekat tempat kerja. Sebab pula. Jangan ya. Tia kena bully dekat makan donut. Tia kena bully dekat tempat kerja tu. Sebab dia orang record video Tia masuk dekat IG kan. Tia ada tics lah macam pakai tudung. And then Tia pun mengadu lah kat tunang Tia. Sayang ada buat macam ni. So Tia cakap rasa macam perlu ni pergi hospital. Cakap ada ke sakit macam tu kan? So husband Tia tu bawa pergi klinik and terus refer psikiatri dengan neurologi. Dari situlah tahu yang Tia buat scan MRI. Dari situlah Tia tahu yang Tia ada depression, Tia ada Tourette syndrome. Kesan depression tu daripada kena bully itulah. Lepas tu masa kecil kan mak ayah kita tak ada disclosure about Tourette syndrome tu kan. So dia orang ambil inisiatif untuk pukul and marah. Dia orang tak bawa pergi klinik tapi dia orang pukul and marah. Sekarang Tia masih lagi dalam pengawasan doktor ke macam mana? Masih. Jadi berapa lama untuk Tia ambil masa untuk doktor sendiri detect kan Tia ni sebenarnya ada Tourette syndrome? Tak lama. Tia pergi psikiatris. Minggu depan tu pergi check up ke HPUPM lah. HPUPM dekat Serdang. So terus dapat diagnose sebab kita nak cepat-cepat tahu kan. So pergi ke swasta lah. Untuk buat MRI scan tu dapat detect yang kita ada Tourette syndrome. Maksudnya Tourette syndrome ni dia dikenal pasti melalui that kind of procedure lah. Macam prosedur setahu saya lah, kalau prosedur depression ke apa, kita macam ada satu ujian DAS ke apa kan yang kita buat bertulis dan sebagainya. Maksudnya yang ini memang kita boleh tahu based on MRI scan semua tu lah macam tu. Ini yang ikut pakar neurologi tu lah. MRI scan tu mungkin akan membantu juga sebab kita dapat tengok carta otak kita macam mana kan. Dia punya mungkin dari segi apa denyutan otak tu ke apa benda ke macam tu lah. Tapi kalau tak buat MRI scan pun neurologi tu cakap nampak memang Tia ada tics tu. So memang terus dapat diagnose je. Jadi bila Tia bekerja dia akan buat satu surat untuk Tia untuk tak boleh buat kerja berat-berat, tak boleh pegang benda-benda tajam sebab kadang kita kan ada tics kan takut macam involuntary action kan, takut terbaling ke apa macam tu lah. Okey, ni sajalah nak tanya kalau Tia mungkin pernah ada satu sebab saya out of curiosity kan, saya nak tahu juga macam ada tak satu kejadian yang memang berbahaya yang pernah Tia buat ke tanpa sedar? Ada. Boleh cerita sikit tak? Kita nak tahu sikit. Masa tu Tia ingat lagi Tia pernah kerja dekat DIY tau. Lepas tu masa tu tak dapat lagi surat untuk yang kata kita tu sakit. Kita sakit tu kan sebab tapi dah detect ke belum? Masa tu dah detect dah tapi masih lagi dalam nak dapatkan surat diagnose tu lah. Tia pernah terbaling hammer.
terbalik kan. Okay. Lepas tu terkenalah kaki kawan tu macam Tia terbaling macam tu kan. Lepas tu tapi dia orang mostly staff-staff kawan-kawan Tia semua help lah. Sangat-sangat membantu masa kat sekolah je lah sampai beli. Bila dah besar ni mungkin dia orang Banyakkan daripada kita aware lah. dah aware pasal benda tu. betul. Macam tu. Wow, hammer. Emang orang terbalik. Tak apalah sebab benda tu kan antara pengalaman kita sendiri kan. Kadang-kadang masak pun pernah juga terpotong jari ke apa. Pernah Tia buat Maggi pun, Maggi tu dah masak dah. Lepas tu Tia macam buk terus habis dah basah semua. Habis tu potong Maggi. Panas-panas tu lah. Pernah. I see. Pernah je. Itu antara cabaran orang yang ada sakit ni lah. Lagi satu sebab kita tahu yang semua orang mengenali Tia daripada TikTok ni kan. Daripada mana sebenarnya Tia dapat satu keberanian untuk berkongsi berkenaan dengan sakit ni dengan orang awam? Dia ada kisah juga tu di sebalik tu. Tu dah kita nak tahu tu. Okay, first Tia pernah kena bully kan dekat tempat kerja tu paling dahsyat lah sebab gambar Tia dimasuk dekat social media dia orang. Kawan sekerja Kawan sekerja. Lepas tu yang paling yalah kesan daripada tu Tia jujur Tia cakap Tia ada cubaan untuk bunuh diri lah. Sebab kita ada ubat depression tu kan, Tia overdose ubat tu. Lepas tu 11 hari warded dekat dalam ward tu lah. Lepas tu tunang Tia masa tu yalah doktor psikiatri pun macam dia tahu kita ni apa psikiatris punya patient kan. So dia orang pun macam keep motivate kita apa semua. Then tunang Tia pun cakap, apa kata pergi buat TikTok ke apa, spread awareness about Tourette syndrome. Malaysia need to know apa tunang Tia cakap kan, husband Tia cakap. So Tia pun macam, betul juga kan. Lepas tu, that's why lah dekat video pertama Tia adalah masa Tia di-warded dekat hospital Serdang tu. Tia first buat video, Tia pakai baju hospital. Terus viral. Itu waktu boleh saya tahu kejadian tu berlaku waktu kita tahun berapa, waktu pandemik 2021. Waktu time pandemik. Masa tu Tia umur 23 tahun. I see. Okay. Sebab saya rasa pun waktu tu ramai orang sebenarnya dah ada satu kesedaran. Macam aku pun ada depression, aku pun. So dia orang pun suka tengok benda-benda macam tu kan. Baguslah sebab saya tak rasa semua orang berani macam Tia. So tu saya cakap tadi orang hebat, orang yang mampu memberi inspirasi kepada penonton-penonton di luar sana yang mungkin mereka pun tak tahu. Bukan kita cakap berkenaan dengan Tourette syndrome je, mungkin sakit-sakit lain juga kan. Diorang tak tahu diorang ada sakit tu. Lepas tu diorang pun tak tahu nak buat apa. Ada juga yang tahu diorang ada sakit tu tapi tak nak seek for help. Tapi saya puji keberanian Tia sendiri berani untuk educate orang. Okey, bukannya untuk nak kejar famous ke apa, tak ada. Okey, tak ada. Lepas tu memang kita sekarang ni memang masyarakat kita sebenarnya perlu tahu sebab benda ni kalau tak silap saya dekat negara-negara barat banyak. Betul. Banyak sebab saya pun banyak tengok kat TikTok. Kita pun banyak, kita kan Gen Z. Gen Z ni banyak spend masa dekat TikTok. So saya punya video-video macam tu pun video Tia pun banyak je lalu dekat FYP saya dan sebagainya. So macam mana Tia handle anak Tia dengan sakit ni? Itulah yang menariknya kan, Tuhan tu dia hadirkan sakit tu tapi dalam masa yang sama kita dapat kawal sendiri. Macam contoh Tia pegang baby kan. Macam orang pernah je ada komen, ada tak pernah terbaling baby ke ataupun kita tengah pegang dia macam campak ke kan. No, tak pernah sama sekali sebab apa-apa kan kita punya brain control. Memang tics tu dia control brain kita tapi bila pegang benda-benda yang macam valuable, macam bernyawa kan, kita rasa sometimes drive ke bawa motor pun tak ada lagi tics. Kalau Tia tics pun dekat muka je macam sengit-sengit macam tu. Tapi tak pernah lagi accident ke apa, tak pernah. Baby pun tak pernah Tia baling ke apa, tak pernah. Tadi maksud lepas tu kan saya pun macam curious lah. Ada tak faktor yang membuatkan tics tu jadi macam teruk? Ada juga sebab Tourette syndrome ni kalau seseorang tu dia ada Tourette syndrome mesti dia ada dengan kesihatan mental yang lain juga. Macam Tia ada OCD. OCD tu macam kita kan macam nak macam ni pegang, sini pegang kan. Ataupun takut kotor ke. Nampak tak tadi kalau Tia pakai tudung pun asyik-asyik pegang tudung. Mostly ada tak kru nampak. Nanti kita Tia asyik-asyik pegang tudung. That is one of the symptoms lah. Jadi Tia ada tics, jadi Tia akan buat benda tu kerap berulang-ulang kali. Penat saya. Faham. Macam Tia sendiri senang tak nak kontrol?
ada masa-masa dia lah. Ada masa-masa Ada masa-masa dia. Yang penting kena ada sokongan daripada orang sekeliling. Kalau orang sekeliling kita support kita, of course kita orang tak stres. Tics tu memang akan jadi worse bila kita stres. I see. Okey. Satu perkongsian yang menarik. Okey, selepas ni kita akan kembali dengan segmen ketiga dan kita berehat seketika. Makan. Okay. Masih lagi tak Minum bermakan air donat lah. ni. Apa nak minum? Kesian dia. Cuba nak minum dulu. Saya membesar pada tahun 90-an. Jadi Rakan Muda ni adalah identiti ataupun jenama yang sangat kuat pada waktu itu. Apa saja aktiviti, kalau kita tengok dekat mana-mana pun ada Rakan Muda. Saya ingat waktu tu saya diperkenalkan kepada Rakan Muda dekat sekolah. Maksudnya ada program-program yang melibatkan oleh komuniti-komuniti penggerak-penggerak Rakan Muda ni yang masuk ke sekolah-sekolah. Termasuklah buat mural, aktiviti-aktiviti kebudayaan dan sebagainya. Itu antara pengalaman lah yang saya ingat sedikit sebanyak. Program Rakan Muda yang kita beri nafas baru kali ini adalah sebuah program Rakan Muda yang kita nak jadikan sebagai flagship lagi sekali oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan kita nak bagi tumpuan kepada seluruh lapisan belia yang ada minat berbeza-beza ni. Jadi 10 bentuk aktiviti ataupun 10 cabang rakan-rakan muda ini akan kita aktifkan daripada desa ke bandar, semua tempat, supaya semua orang ada platform untuk mereka berpartisipasi. Itu antara perancangan terbaru, dan kita pastikan 10 cabang rakan muda ini adalah yang boleh menepati minat terutama golongan muda. Dia mudah saja, sesiapa saja yang berusia antara 15 ke 30 tahun boleh sertai Rakan Muda. Kita ada banyak minat, kita ada kawan-kawan yang sama minat dengan kita. Kita nak buat aktiviti yang berkaitan dengan minat kita. Jadi inilah dia tempat sekurang-kurangnya untuk anda explore dan kembangkan lagi bakat atau minat anda dalam satu-satu bidang. Jadi Rakan Muda adalah jawapan yang anda cari. Harapan saya adalah semua orang sertai Rakan Muda. Saya bolehlah, saya pun akan sertai. Ada beza umur sikit lagi. Okey? Jumpa dalam program Rakan Muda. Okey, kembali lagi kita dalam Kirana, dan seperti biasa tajuk kita pada hari ini adalah kesihatan mental dan juga persepsi masyarakat. Dan sekarang ni seperti anda lihat, kita pertemukan kedua-dua tetamu jemputan saya hari ini, Dr. Safwan dan juga Puan Syakina. Jadi untuk segmen ketiga ni kita nak berbincang, bukan berbincang lah, kita nak sembang dengan lebih mendalam sebenarnya. Tadi tapi saya akan pergi ke Tia dulu. Kita akan pergi ke Tia dulu. Saya nak tanya, tadi Tia dah cerita banyak berkenaan dengan dari pengalaman Tia daripada first detect ada syndrome Tourette ni. Jadi sebenarnya cabaran dalam kehidupan seharian dan juga macam mana persepsi masyarakat luar. Ini cerita selepas dan juga sebelum Tia dapat detect ni macam mana? Okay. Sebelum Tia dapat detect Tourette syndrome tu, macam Tia cakap tadi lah, Tia adalah salah seorang mangsa buli. Susah untuk berhadapan sebab kita rasa kita sakit, tapi kita tak tahu nak cakap macam mana dengan orang. Bila orang tanya, kenapa kau suka buat macam tu? Kita tak tahu nak cakap apa. Kebanyakan Tia macam tak tahulah macam tu. Jadi meninggalkan kesan yang mendalam lah kan, efek yang buruk lah. Kita macam sedih lah kenapa diri kita macam ni. Selepas didiagnose tu, bila orang tanya, Tia rasa macam bangga pun ada. Walaupun kita sakit, kan? Walaupun kita sakit, tapi Tia rasa bangga sebab positif. Kenapa kau buat macam tu? Sebab aku ada Tourette syndrome. So bila dia nak tahu apa Tourette syndrome tu, so kita pun explain. Sebab tu lah Tia buat TikTok tu. Tapi sangat-sangat berbeza lah dulu dengan sekarang. Bila Tia macam tics kan, ada juga tau, kebanyakan dia kalau Tia pergi, macam nak order sushi ke, nak beli air kan. Macam Tia banyak gerak, macam akak ada Tourette syndrome. Mana tahu? Adalah luka FYP. Kadang bukan video Tia, tapi video daripada luar-luar negara. Sebab TikTok tu lah kan agaknya diorang. Dah aware benda tu. Jadi Tia rasa macam best lah. Best lah. Sebab tu saya cakap tadi, orang hebat dia ada positive mindset. Okey, tapi kan sebelum kita nak cakap, kita nak pergi ke doktor, saya suka untuk kongsikan dengan lebih mendalam
berkenaan dengan statistik-statistik. Sebab kita nak cerita pasal isu kesihatan mental ni, kan ada orang tanya kan, kenapa nak cerita pasal kesihatan mental? Sebab kita ada beberapa data dan statistik dan saya rujuk kepada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan ataupun KKM, di mana isu kesihatan mental ni sebenarnya banyak diperdebatkan. Diorang ni ada depression apa semua ni selepas pandemik COVID-19, betul ya doktor? Jadi sebab berlakunya trend peningkatan dengan statistik individu yang mendapat sokongan menerusi talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial ataupun MHPSS, iaitu satu inisiatif di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Dan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia pula meningkat 5 kali ganda bagi tahun 2022 berbanding tahun 2020. 5 kali ganda tu banyak daripada tahun 2020 dan 2022 sebab COVID itulah. Dan juga kalau ikutkan data dekat sini, 1/3 pada tahun 2015 rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas berdepan dengan masalah mental. Dan ada lagi data lain yang menarik dekat sini. Pada tahun 2019 pula, KKM telah merekodkan sebanyak 2.3% orang dewasa dan 9.5% kanak-kanak berusia antara 10 hingga 15 tahun mengalami masalah mental, dan unjuran peratusan tersebut dijangka akan terus meningkat. Lagi satu, bila kita bercakap berkenaan dengan mental issue ni, dia agak sinonim dengan bunuh diri, betul? Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya dekat doktor pula lah kan. Apakah cabaran yang paling besar ataupun biasa dihadapi oleh pesakit untuk sembuh? Pertama sekali, terima kasih kepada Tia atas perkongsian yang saya rasa sangat bermanfaat lah kepada masyarakat Malaysia kan, especially Tourette syndrome ni. Rasa even medical doctors pun kita tak ramai yang sebenarnya tahu dan pernah mengenali kes-kes Tourette syndrome. So bila kes-kes yang rare ni, jadi apabila Tia dah memberi awareness, so hopefully dapat membantu kanak-kanak lain lah yang sedang menghadapi isu-isu kan, supaya parents tu cakna dan kawan-kawan tak membuli dan melakukan apa yang telah Tia lalui lah. So tahniah kepada Tia. Okay. Berkata pasal cabaran, berkait juga dengan cerita Tia tadi. Yang pertama sebenarnya adalah stigma masyarakat, cabaran untuk mendapatkan rawatan tu. Kadang-kadang bukan pesakit tu saja, kadang ibu bapa sendiri yang menghalang. So banyak juga kes-kes yang sebenarnya anak nak dapatkan rawatan tapi ibu bapa tak bagi pergi sebab nak dapatkan rawatan dari ustaz dulu, ataupun tak salah tapi contohnya macam kami ada kerjasamalah kesefahaman dengan pusat rawatan Islam. Macam kadang kalau Ashifa contohnya kan, pusat Ashifa tu, jika mereka nampak tak ada gangguan dari sudut ni, mereka akan refer ke pusat kesihatan mental. So pihak-pihak ustaz pun dah terbuka untuk melihat perkara tu dari sudut perubatan. Sebenarnya ada isu-isu yang pihak perubatan profesional boleh selesaikan. Okay. So satu tu stigma lah, stigma daripada masyarakat, daripada ahli keluarga sendiri untuk mendapatkan. Sambil-sambil dia cakap. Jemput makan. Jemput. Nanti producer marah tak makan dia punya donat. Tia tak cakap, Tia makan dulu. Makan. Okey, sama-sama doktor maafkan saya. Tadi pasal stigma, yang kedua adalah untuk mendapatkan ahli profesional tu, especially dekat bahagian luar bandar lah, dekat kawasan luar bandar yang sebenarnya kadang susah nak dapat pakar psikiatri ataupun psikologis untuk diagnosis dia kan. Jadi kadang-kadang apabila berjumpa dengan ahli profesional tapi yang mungkin kurang terlatih, mungkin terlepas pandang dan kanak-kanak tu tak mendapat jawapan kepada isu yang mereka hadapi. Jadi tapi sekarang in general sebenarnya banyak juga program di kalangan doktor-doktor perubatan yang mana pusat kesihatan akan menjalankan kursus-kursus dan sebagainya supaya doktor-doktor dekat klinik desa atau klinik kesihatan walaupun luar bandar boleh kenal pasti isu-isu macam ni. Faham. Tadi kan sebenarnya bila doktor cakap berkenaan dengan Darussyifaq tadi, saya teringat saya sendiri pun ada satu pengalaman dulu waktu universiti lah. Selalu bila dekat universiti ni kita ada banyak kes-kes histeria. Kan bila saya adalah pernah handle seorang sahabat ni sebab dulu saya ada kaitan dengan kolej punya pentadbiran lah. So bila kawan tu dia macam histeria, so dia dibawa ke Darussyifaq. Waktu tu saya teman. Lepas tu bila bawa ke Darussyifaq tu memang ustaz tu sangat profesional lah. Dia macam ni bukan gangguan ni. Dia bukan gangguan. So ini anxiety. So kena refer kepada
sekian-sekian. Jadi saya rasa kerjasama yang sebegitu adalah sangat baik sebab setengah-setengah bukanlah kita nak tuduh ke apa pusat perubatan yang so-called pusat perubatan Islam ni kadang-kadang mereka nak untung okey ni memang ada gangguan ni. Jadi memang doktor selain daripada pusat Darul Shifa tu ada lagi tak pusat-pusat lain yang ada macam menjalankan kerjasama untuk benda-benda macam ni? Kita tak ada formal kerjasama tapi setakat ni yang kita nampak rujukan banyak tu dari Shifa. Lah. Apakah prosedur yang mungkin boleh kita ataupun penonton-penonton yang diorang rasa aku ni macam ada sakit ni je, boleh doktor ceritakan sikit tak berkenaan dengan prosedur tu? Boleh. So antara yang saya rasa ramai dah terdedah dan buat sekarang adalah satu untuk menjalankan ujian secara atas talian ataupun kadang kalau pernah dengar DAS, depression, anxiety, stress scale. Jadi dia adalah 21 soalan yang kita jawab tu dan akhirnya dia bagi tahu kita punya level of depression, anxiety, stress dan sebagainya lah. So ada tahap sederhana, tahap normal, sederhana teruk dan teruk. Cuma kena make sure semua faham yang itu bukanlah tools untuk diagnosis. Dia adalah saringan. Jadi DAS scoring tu pula dia boleh berubah berdasarkan fasa hidup kita. Contohnya dalam seminggu 2 minggu ni kita kehilangan orang tersayang kan. So boleh jadi waktu tu kita punya simptom depression tu mungkin tinggi sikit tapi dia bukan penyakit. Dia kembali kepada yang saya cakap tadi masalah mental. Dia simptom-simptom penyakit mental tapi dia bukan penyakit. Dia boleh naik turun. So mungkin kita repeat lepas 3-4 bulan dia improve. Lepas 3-4 bulan lagi improve. So yang tu adalah saringan. Tapi kalau kita buat DAS scoring tu dan kemudian level ni sederhana teruk ataupun teruk dan kita risau, boleh bawa ke doktor perubatan mana-mana klinik terdekat untuk mereka periksa sama ada mereka kalau mereka rasa perlu, sebab kadang-kadang boleh jadi simptom-simptom yang kita kata kadang gemuruh kan. Anxiety punya simptom selalu berdebar-debar, berpeluh-peluh, emosi tak stabil sebagainya boleh disebabkan hormon thyroid yang tinggi. So mungkin kalau doktor rasa perlukan pemeriksaan, dia buat ujian darah dulu, dia rule out kalau memang thyroid mungkin dia rawat thyroid dulu. Tapi kalau check normal thyroid dan tak rasa benda lain, dia akan refer ke pakar yang seterusnya, pakar psikiatrik ataupun psikologis yang bersesuaian. I see, okay. Saya rasa macam Tia pun macam ada soalan ke nak tanya dengan doktor berkenaan dengan apa-apa sahaja. Kita buka ruang ni. Saya nak tanya pendapat doktor lah sebab saya pernah ada juga tanya doktor yang lain jugalah. Doktor rasa sebab masa saya bersalin, tik saya tu tak ada. Lepas bersalin, tics tu ada tapi sedikit lambat lah macam saya sebab kita tengah mamai ubat oksigen kita pakai tu lagi kan, gas lagi. So doktor rasa macam mana? Sebab saya ada pengalaman yang saya bersalin tu, yelah tics tu tak ada. Untuk semua anak ke? Untuk ketiga-tiga anak tu. So saya macam rasa kan doktor rasa mungkinkah tics tu hilang sekejap sebab otak kita fokus dekat sakit ke tak? Betul ke tak? Saya rasa macam mana? Saya rasa yang ada bertanya ke dekat neurologis? Ada. Tapi yelah, kan masih dalam rujukan lagi kan. So doktor yang tu pun cakap lah, mungkin betul sakit tu take over otak you kan. Dia pun masih dalam kajian lagi. So saya macam saja. Tourette syndrome ni dia punya punca causality tu agak kompleks. Dia dalam kategori kita panggil neurodevelopment disorder. Kalau pernah dengar autism, attention deficit hyperactive disorder, so dia payung yang samalah. Dia sebab cara seorang tu memproses otak dia proses tu mungkin berbeza sikit dengan yang lain kan. Kemudian dia berkait dengan neurotransmitter sebab cara sel-sel otak tu berhubung melalui ada kita panggil neurotransmitter. Jadi mungkin waktu kita tengah bersalin ada perubahan hormon dekat kita punya neurotransmitter otak kan menyebabkan kita tak kurang simptom tu berlaku lah. Wow, satu input yang sangat menarik. Saya pun tahu juga. Sebab saya terfikir tau. Doktor tu pun cakap mungkin ya kot sakit tu mesti take over otak you sampai you tak sempat nak tics. Sebab sakit beranak kan sakit. Macam tu lah. Tapi doktor explain secara detail lah. I see. Okay. Saya dapat input baru, penonton pun dapat input baru, even Tia pun dapat input baru, dapat ilmu baru. Okay, jadi sebelum kita ke segmen kita yang terakhir, okay, kita berehat seketika dan kita bertemu kembali
untuk segmen keempat. Okey. Lagi sekali saya jemput makan. Doktor tak makan lah. Saya makan. Saya pun kena makan juga ni. Nama saya Satya Kumari, anak perempuan Punggawanem. Saya berumur 32 tahun. Saya bekerja sebagai penyampai radio ATM Minel FM. Pada 2012 lagi saya dah join Rakan Muda. Masa tu saya belajar dekat Universiti Sains Malaysia Penang. Dekat Universiti Sains Malaysia kita ada Sekretariat Rakan Muda di mana banyak aktiviti kita akan organize dan kita akan buat melalui Sekretariat Rakan Muda ni, seperti bantuan mangsa banjir, kita akan buat aktiviti kesukarelawan. Rakan Muda memang harus diteruskan sebab saya lihat platform Rakan Muda ni amat besar, terutamanya kepada golongan muda kat luar sana tu, sebab dengan penglibatan aktiviti-aktiviti Rakan Muda ni, seseorang tu dapat meningkatkan semangat jati diri, semangat kesukarelawanan. Lepas tu kita boleh bergaul, dapat ramai kawan. Jadi saya syorkan anak-anak muda dekat luar sana tu join Rakan Muda. Lepas tu kita dapat banyak manfaat daripada penglibatan kita sendiri. Harapan saya untuk golongan muda dekat luar sana, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Join, sertai Rakan Muda secara ramai-ramai. Ajak kawan-kawan semua masuk Rakan Muda. Banyak aktiviti yang boleh anda join dan banyak manfaat yang anda boleh dapat. Yakin diri dan anda boleh kembangkan potensi diri anda melalui Rakan Muda. Okey, kembali lagi kita dalam Kirana untuk tajuk kesihatan mental dan persepsi masyarakat, dan bersama dengan saya kembali. Kita ada dua tetamu jemputan yang sudi menemani saya daripada awal Kirana ni bermula tadi, iaitu Dr. Safwan di sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri saya kita ada Puan Syakina. Okey, jadi untuk segmen terakhir ni kita nak sambung semula. Tadi doktor ada bercakap berkenaan dengan prosedur melalui DAS. Jadi sekarang ni saya pasti yang kebanyakan penonton juga nak tahu berkenaan dengan prosedur yang betul-betul daripada daripada pihak macam mana, nak kena rujuk kaunselor ke, nak kena rujuk psikiatrik ke, mana nak mula dulu. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit. Mungkin dari pihak luar nampak a bit complicated, tapi dari dalaman sebenarnya antara kaunselor, doktor dengan psikiatris dan psikologis, kita ada sistem kita lah. Maksudnya kalau ada any kerisauan, contohnya dekat sekolah, kalau ada anak yang ada isu nak perlu berjumpa kaunselor, boleh jumpa je kaunselor. Tapi kaunselor mereka akan tahu batasan mereka dekat mana lah. Maksudnya first line mungkin boleh jumpa kaunselor, kaunselor akan undergo terapi. Mungkin ketika sesi itu kaunselor nampak ada something yang dia perlu rujuk ke doktor ataupun ke psikologis, mereka akan jalankan referral system. So biasanya ada juga yang pesakit mahu direct kepada psikiatris. So direct kepada psikiatris mungkin agak sukar dekat hospital, especially government kan. Waktu menunggu agak lama. So biasanya akan jumpa doktor biasa dulu. Kalau ada keperluan baru dia refer ke psikiatris dan sebagainya. So tak apa. Yang paling penting berjumpa dengan profesional. Mana-mana pun okey, doktor, kaunselor, psikologis ataupun psikiatris. Jadi mereka ada step up dan step down system lah. Jadi apabila satu isu tu lebih complicated ataupun lebih klinikal, akan pergi ke upper hierarchy. Contohnya dari kaunselor rasa dia boleh settle isu tu, dia akan handle sendiri. Tapi mereka, kalau kaunselor rasa isu ni perlukan perhatian psikologis atau psikiatris, dia akan refer lah. So contohnya bila isu tu dah melibatkan masalah tidur, masalah selera makan, dah mula membahayakan diri dan sebagainya, jumpa ke psikologis. So psikologis pula, batas mereka adalah mereka tak boleh beri ubat. Betul. Jadi bila jumpa, mereka akan buat psikoterapi bercakap tu lah. Ubah pemikiran. Kadang contoh bila depression, pemikiran kita a bit negatif, kita ada automatic negative thoughts kan. Kita rasa diri kita tak berharga dan sebagainya. So psikologis dia boleh buat rawatan secara bercakap berstruktur, CBT, cognitive behaviour therapy dan sebagainya. Tapi ada kala pesakit tak boleh nak follow sebab dia a bit sedikit berat, sebab dia kena buat homework, kena lawan pemikiran dan sebagainya. So ada fasa yang dia perlu step up dengan ubatan. Jadi kalau psikologis rasa perlu, dia akan refer ke psikiatris. So dengan ubat-ubatan,
Antaranya fungsi ubatan ni untuk stabilkan hormon dalam otak kita. So kadang-kadang kita perlukan ubat supaya hormon dalam otak kita ni lebih stabil sebelum kita boleh jalankan terapi dengan psikologis lah. Terapi bersosial tu. Kalau macam Tia sendiri, Tia terus refer to psychiatric ke ataupun ada kaunselor juga macam mana? Tia pergi, yang Tia ingat Tia pergi klinik kesihatan. Tia cakap yang saya rasa saya ada tik. So doktor tu excited sangat lah. Yelah sebab benda tu Ustaz rare juga. kan. Tak biasa Ada dengar. tik dari mana? Dia tanya daripada bila kan. So buatlah dust test macam doktor cakap tu, buat saringan ujian test stres tu. Tu kat klinik tu lah buat. Dekat klinik kesihatan tu. Lepas tu dia tengok lah, dia tengok je. Memang dia tahu Tia ada ni Tourette syndrome. Dia tengok Tia asyik nangis, dia datang pun dah bengkak-bengkak mata kan. So tak apalah, saya refer awak pergi psikiatris. Pergi psikiatris, tapi itulah Tia cakap, ambil masa juga untuk pergi ke neurologi tu, memang ambil masa macam doktor cakap kan. Dia ada step-step dia, bukan terus doktor diagnose kita ada stres ke tak. Kita ada appointment baru dapat diagnose apa semua. Macam itulah. I see. Okay. So macam itulah dia punya proses. Saya harap penonton kita pun jelas dengan benda tu. So sebabkan Tia pun dah berkongsi berkenaan dengan Tia punya sakit dan sebagainya kan. Betul tak kalau kita nak minta tips sikit kan? Sebab saya percaya ramai lagi orang dekat luar sana yang perlukan tips daripada Tia sebagai pesakit Tourette syndrome. Bukan Tourette syndrome saja, actually untuk sakit-sakit mental yang lain. Macam mana tips yang Tia boleh kongsikan untuk Tia kekal untuk berhadapan dengan persepsi masyarakat dan terus kuatlah untuk menghadapi cabaran itu. Tips. Dia senang untuk cakap tapi sangat susah untuk buat sebenarnya. Macam contoh fikir positif kan. Senang je cakap fikir positif, tapi bagi orang yang ada depression sangat-sangat susah untuk berfikiran positif sebenarnya. Dia nak lawan mindset dia dengan orang sekeliling tak support. Macam itulah, apa-apa pokok pangkal memang semua atas diri kita. Semua atas diri kita. Kalau kita stres, it's okay to sit down, duduk, ambil nafas. Kan, fikir balik benda-benda yang positif, macam benda-benda apa yang bahagiakan kita, fikir benda-benda yang happy. Macam itulah. Maksudnya Tia selalu macam tu je. Memang kalau Tia rasa macam stres, mesti akan, ataupun ajak, kalau Tia ada husband kan, Tia ajak husband Tia macam bercakap ke. Dulu memang Tia jenis yang suka hide, suka pendam-pendam kan. So lama-lama jadi barah dalam diri kita, betul tak? Nak lagi masa kecil tu Tia yelah kena bully. Lepas tu dengan family, mak ayah selalu pukul kita pasal tics tu kan. So lepas dah pergi rawatan psikiatris tu, itulah yang doktor ajar kita. Sebab itulah pentingnya untuk cari orang yang lebih profesional, sebab dia ajar cara yang betul. Jadi kita pun lama-lama kita pun pandai adapt sendiri dengan stres tu. Macam itulah. Okey, kalau macam doktor sendiri, apa tips yang doktor boleh bagi untuk mereka yang ada masalah? Yang pertama sekali, macam Tia cakap juga, perlu dapatkan bantuan profesional. Sebab setiap manusia ni dia berbeza. Bila dia cakap pasal penyakit mental, dia punya faktor tu banyak. Biologi, iaitu genetik, psikologi, cara pemikiran, social support. Kita dengan orang lain, antara satu pesakit dan pesakit yang lain tak sama. So bila jumpa ahli profesional boleh bantu customize. Maksudnya individualize berdasarkan kemampuan individu tersebut. Social support dia macam mana? Kalau social support dia kuat, kita buat macam ni. Kalau psikologi dia macam ni, kita buat macam ni. So itu kelebihan bila kita jumpa ahli profesional, dia boleh customize. Kalau kita baca kat internet sebagainya, macam banyak kan buat ni, tapi kita cuba try and error. So mungkin kadang bila try and error sendiri dia penat. So bila kita jumpa ahli profesional, kita cerita everything daripada isu dari kecil, apa yang berlaku. Even biasanya akan menangis-nangis dalam sesi 1-2 sesi nak ceritakan keseluruhan tu supaya ahli psikologi dan psikiatris ni faham whole picture hidup kita ni macam mana. Sebenarnya berdasarkan tu mereka akan berikan individualized plan untuk kita lakukan. Maaf mencelah kan. Saya nak tahu jugalah yang berkenaan dengan proses menceritakan segala permasalahan tu, yang tu di peringkat psikiatrik pun ada jugalah kena macam kita ke hanya kaunselor sahaja? Sebenarnya kalau ikut best practice, kita cakap pasal best practice lah. Best practice memang bila kita interview seorang pesakit kali pertama, dia akan ambil masa paling kurang sejam. Kadang sejam setengah, kadang 2 jam supaya kita dapat picture.
kadang bukan satu sesi, kadang perlu 2-3 sesi untuk dapat the whole picture. Tetapi kita faham limitasi dekat kerajaan, hospital kerajaan terutamanya. Kalau kita pergi, mungkin doktor tu satu hari kena tengok berpuluh pesakit kan, mungkin tak sempat nak ceritakan everything. So mungkin kat situ a bit limitation lah. Tapi kalau cakap pasal the best practice is macam tu lah. Tia okey ke? Tia okey ke? Mengimbas kenangan lalu macam doktor cakap tadi, cerita the whole story kan. Memang pun Ada something yang Tia nak kongsikan ke? dia lebih kepada family matters lah, family matters. Masa dekat Selangor tu doktor suruh kita cuba try adapt kan. Tia committed suicide pun memang husband Tia je ada, tak ada family semua tak ada. Maybe diorang susah untuk accept yang Tia sakit kan. Tapi yang Tia sekarang dah rawatan psikiatris dekat Melaka, neurologi masih lagi dekat HKL. Ulang alik lah kiranya. Jarang. HKL tu kadang ambil masa dalam 4 bulan sekali check up. Tak selalu lah. Kalau psikiatris kat Melaka tu best lah sebenarnya. Pergi government, doktor-doktor sangat membantu tau. Nurse-nurse lagi dia tahu kita sakit psikiatris, dia orang takkan marah, takkan judge kita pun. Kalau I cakap pasal macam ni, I ada problem ni, you tinggal je dia orang kat belakang, tak payah fikir macam tu kan doktor. Dia best lah, dia ada vibe. Dia pandai adapt dengan patient. Kalau kita jenis macam kasar-kasar tu, dia pun macam cool je dengan patient dia. Tak dia jangan takut jumpa doktor yang profesional lah, jangan rasa takut lah. Tapi berdasarkan cerita Tia, sebenarnya saya yakin support system tu agak penting antara faktor penting untuk kita kuat sebenarnya. Support system sangat penting. Kalau boleh memang kita cari someone yang boleh support kita kan. Especially bila kita kemurungan, kita nak dapat rawatan tu kadang kita tak semangat nak pergi dapat rawatan kan. Kadang hari nak appointment tu lah kita tak semangat. Tapi bila kita ada husband Tia yang contoh sangat supportive, boleh bawa, boleh dorong kita pergi, sangat membantu untuk proses penyembuhan. Suami Tia ada dekat sini, juga sudi menemani Tia hari ini ke studio. Sangat supportive. Tak semua orang ada that kind of support system. Tapi kan doktor, kalau macam untuk, mestilah ada kan patient-patient yang memang tak ada that kind of support system kan, yang ada that attempt suicide. Biasanya apa pendekatan yang klinik ataupun apa doktor bagi? Pertama kita kena tengok whole picture lah, berkaitan dengan satu, bergantung juga penyakit apa, lepas tu faktor-faktor yang trigger dia, everything kan, kenapa. So contohnya kalau mereka tak ada support system, mereka perlu mencari kekuatan di dalam lah. Apa kekuatan yang mereka, kadang-kadang mereka rasa agama adalah kekuatan utama mereka. Setiap hari mereka fikir apa yang mereka buat supaya mereka dapat menambah pahala, dapat kejar akhirat. So kadang-kadang itu motivation mereka. Maksudnya pengisian rohani? Pengisian rohani, spiritual. So mereka peranan juga. Kadang-kadang mereka rasa everyday mereka nak contribute kepada orang yang seperti mereka. Mereka nak join NGO, nak buat program-program kebajikan supaya mereka rasa valuable and motivated untuk menjalankan hari-hari seterusnya. Okey, faham. Okey, sekarang ni kita nak buat penutup sikit. So kita nak setiap daripada kita punya tetamu untuk berikan message kepada penonton kita. Mungkin mula-mulakan daripada doktor dulu kot. Saya harap sedikit pengungsian hari ini, masyarakat lebih terbuka, kan, boleh faham isu-isu yang ramai sebenarnya hadapi. Sebab tadi pun Cik Nani dah terangkan statistik kan. Sebenarnya sangat ramai yang ada isu kesihatan mental, yang ada penyakit mental, dan kalau kita tak boleh bantu mereka, kita jangan jadi penghalang untuk mereka mendapatkan rawatan. Sebab kita tahu komplikasi jika lambat mendapatkan rawatan, macam-macam boleh berlaku kan, sampai berfikir untuk mencederakan diri dan sebagainya. So kita harap masyarakat lebih terbuka dengan isu-isu kesihatan mental dan be empathy lah kepada mereka-mereka yang mengalami pelbagai isu-isu kesihatan mental. Dan yang terakhir, kita nak minta doktor promotekan social media, kita minta orang follow kan, dan juga pusat psikologi jiwa damai. Jadi
Boleh promote. Boleh kongsi. Tolong follow doktor. Doktor dah kahwin? Saya dah Oh, kahwin. dah kahwin. Dah kahwin. Korang jangan Saya dah kahwin. cuba. Saya tak aktif sangat dekat social media. Jadi tak perlulah follow saya, tapi follow Jiwa mungkin boleh Damai. follow Jiwa Damai. Aha. Pusat Psikologi Jiwa Damai. Website kita www.jiwadamai.com. Kita juga ada pusat psikologi di 5 lokasi di Selangor dan wilayah, di Shah Alam, Putera Masara, Kelang, Gombak dan juga Putrajaya. Jadi kalau ada syarikat yang nak mendapatkan bantuan untuk staf-staf mereka, sebab antara kerja yang saya lakukan OHD, Occupational Health Doctor ni, kita buat saringan dekat syarikat untuk statistik berapa ramai yang sebenarnya ada isu-isu sebegini. Jadi mereka yang perlukan kita buat saringan kat syarikat dan perlu dapat rawatan untuk staf mereka, boleh hubungi kami lah. Dan seterusnya yang terakhir, kita berikan ruang untuk Tia berikan mesej kepada masyarakat, pesanan khidmat masyarakat. Pada Tia, pesanan kepada masyarakat, ubah stigma kepada pesakit Tourette syndrome. Ubahlah stigma tahu kan stigma masyarakat kan, macam persepsi masyarakat tu suka ejek-ejek kan. Just kalau boleh treat kami sebagai manusia. Mak mana ni? Sebagai layan kami seperti manusia biasa saja. Memanglah kadang kita ni macam pesakit Tourette syndrome atau pesakit apa yang ada mental health ni, memanglah ada cacat celah sikit mungkin pada pandangan mata orang, tapi pandangan kita, bagi kita orang pejuang depresi, pejuang kesihatan mental, kita orang nak kesedaran dan support lah daripada orang luar. Memang betul, support daripada orang sekeliling tu sebenarnya yang penting, baru kita boleh bangkit sebenarnya kan. Kalau nak ada semangat tu mesti nak orang sekeliling pun sama-sama bantu kita orang. Dan juga boleh promote social media walaupun dah memang ramai followers. Tolong ramai-ramai. Boleh follow Tia dekat TikTok and IG, boleh Syatia _SYAATIAA_. Kalau siapa-siapa yang ada Tourette syndrome boleh DM Tia kat IG. Tia boleh masukkan nombor telefon dekat grup WhatsApp. Sebab kita orang ada 11 orang dekat Malaysia ni yang Tia dapat gatherekan pesakit-pesakit Tourette syndrome semua. Ada 11 orang. Tapi kebanyakannya mostly lelaki. Pesakit Tourette syndrome mostly lelaki. Kadang-kadang adalah perjumpaan tu kan, macam kita orang gather. All over Malaysia lah tu? Ada yang daripada Perak, ada yang daripada Selangor pun ada. Puncak Alam semua ada. Sampai situ saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya daripada tim Kirana sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada dua tetamu jemputan kita atas kesediaan mereka untuk berkongsi pengalaman dan juga tips dan segala macam input baru yang kita baru terima hari ini. Dan semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Hanani Damira, pengacara anda. Jumpa lagi. Boleh cepat makan donat. Kita habiskan donat. Yeay. Saya nak yang ni. Boleh.